Sekiranya anda menyedari berlakunya transaksi yang tidak dibenarkan atau tidak disedari dalam akaun bank anda, segera hubungi hotline bank anda yang beroperasi 24 jam setiap hari atau hubungi talian hotline Pusat Respon Skam Kebangsaan di talian 997. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Khamis 6 April 2023 bersama saya Azizana Alam. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Jabatan Perdana Menteri JPM menafikan poster pemberian kredit Shopee RM400 untuk rakyat, dan menurut jabatan itu, poster yang turut memaparkan gambar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan logo Malaysia Madani berkenaan adalah palsu, dan menurut JPM lagi, orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Dan bagi memastikan terdapat kawalan menyeluruh terhadap sediaan nikotin atau gel yang mengandungi nikotin di dalam cecair rokok elektronik atau vape, Kementerian Kesihatan Malaysia akan membentangkan rang undang-undang baru yang akan mengawal selia semua produk merokok termasuk bahan merokok yang mengandungi nikotin yang digunakan untuk tujuan merokok. KKM menyasarkan untuk membentangkan rang undang-undang tersebut dengan segera dan mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15 yang dijangkakan pada bulan Mei 2023. Dan KKM telah menjalankan sesi libat urus berkenaan dasar yang telah ditetapkan di bawah RUU baharu ini, termasuk peruntukan generasi penamat rokok ataupun Generational Endgame GEG kepada semua pihak berkepentingan seperti ahli Parlimen, badan bukan kerajaan, badan profesional dan pihak lain yang berkaitan. Baik, polis sedang giat menjalankan siasatan berkaitan kejadian sekumpulan individu yang merusuh di hadapan sebuah kelab malam di Jalan Metro Pudu di sini yang tular baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Deputi Superintenden Saralatan Durai Sami berkata pihaknya mengesan satu video tular di Twitter yang memaparkan kejadian sekumpulan individu merusuh, dan jelasnya video yang berdurasi selama 1 minit 36 saat itu berlaku di hadapan sebuah kelab malam, dan katanya lagi hasil semakan pihak polis Ibu Pejabat Daerah IPD Wangsa Maju mendapati masih tiada laporan polis yang diterima dari mana-mana pihak mengenai kejadian itu. Dalam pada itu, Saralatan menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi serta melarangkan video tersebut kerana ia boleh mendatangkan kegusaran awam. Baik, tidak dapat dinafikan ramai akan mudah tertarik dengan iklan barangan yang menawarkan harga murah. Dalam keadaan ekonomi pada masa ini, sudah tentu ramai yang ingin menjimatkan wang, dan pantang sahaja terdapat iklan jualan murah, ramai yang berpusu-pusu membuat pembelian sama ada di pusat membeli belah ataupun dalam talian, dan kebanyakan pengiklan membuat kenyataan palsu atau mengelirukan semata-mata untuk mendorong seseorang pengguna membuat keputusan untuk membeli, dan oleh itu orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati dengan tawaran harga rendah ketika membeli dalam talian yang menawarkan promosi tidak masuk akal dan memerlukan bayaran pendahuluan sebagai jaminan pembelian. Baik, masih lagi mengenai penipuan pembelian dalam talian kepada mereka yang masih mencari baju raya sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tidak lama lagi. Berhati-hati agar anda tidak menjadi mangsa skam baju raya sebelum anda membeli baju raya melalui dalam talian, dan pastikan anda selidik terlebih dahulu maklumat perniagaan mereka dan pastikan perniagaan mereka telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Dan sebagai panduan, berikut merupakan antara modus operandi yang sering digunakan skamer untuk menjerat mangsa, iaitu skamer akan membuat hantaran palsu di media sosial Instagram atau Facebook. Dan selain itu, mereka juga akan membuat iklan baju raya dengan tawaran harga promosi atau tawaran harga yang terlalu murah. Dan seterusnya, mangsa yang terjerat akan tertarik dan membuat pembayaran ke akaun bank perseorangan sebelum menyedari telah ditipu.
Juga orang ramai diminta agar mengambil maklum bahawa Bank Rakyat tidak pernah melantik mana-mana pihak sebagai ejen yang mewakili bank dalam sebarang urusan permohonan pembiayaan. Dan Bank Rakyat berhak untuk mengambil tindakan yang bersesuaian termasuklah tindakan undang-undang dan melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat mana-mana individu yang menggunakan nama dan logo Bank Rakyat tanpa kebenaran. Dan untuk maklumat lanjut, orang ramai dinasihatkan untuk menghubungi saluran rasmi Bank Rakyat menerusi laman sesawang Bank Rakyat di www.bankrakyat.com.my atau hubungi 1300 805454. Baik, kumpulan wang simpanan pekerja melalui satu hantaran di Facebook turut memaklumkan bahawa permohonan fasiliti sokongan akaun 2 ataupun FSA 2 hanya boleh dimohon melalui bank yang mengambil bahagian. Dan untuk maklumat orang ramai, KWSP tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk menguruskan FSA 2 selain dari bank-bank yang disenaraikan. Dan sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan inisiatif FSA 2 di mana ahli KWSP boleh membuat permohonan tersebut bermula 7 April ini. Dan menurut KWSP, dalam satu kenyataan baru-baru ini, permohonan fasa 1 tersebut tertakluk kepada individu berusia 40 tahun dan ke atas, manakala fasa 2 bagi mereka yang berumur 40 tahun ke bawah akan dimaklumkan kelak. Baik, adakah anda sedang ataupun sering menggunakan Wi-Fi awam? Dan jika berhati-hati dengan Wi-Fi awam yang mencurigakan kerana data peribadi anda mungkin terdedah dengan pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan selain itu, pengguna dalam talian yang menggunakan e-dompet dan kaedah e-pembayaran lain juga dinasihatkan agar tidak menjalankan sebarang transaksi melalui sambungan Wi-Fi awam ini. Dan ini kerana terdapat kemungkinan kesemua maklumat akaun serta kelayakan log masuk boleh diakses semasa proses transaksi. Curi TEC, waspada dengan aplikasi penipuan yang mencuri TEC anda. Pengguna perbankan dalam talian diingatkan supaya berjaga-jaga dengan aplikasi telefon bimbit yang meniru perkhidmatan sahih kerana dikhawatiri mengintip nombor kod pengesahan transaksi ataupun TEC daripada inbox pesanan ringkas pengguna. Dan aplikasi palsu itu dimuat turun apabila pengguna memuat turunnya di luar penyedia aplikasi rasmi telefon bimbit, dan pastikan anda tidak memuat turun aplikasi yang dikonsumsi melalui SMS dan WhatsApp ataupun Telegram. Baik, berwaspada dengan ciri-ciri akaun palsu supaya kita tidak terpedaya dan juga tertipu. Antara cara mudah untuk mengenal pasti ciri-ciri akaun palsu adalah melalui gambar profil yang diambil dari orang lain, menggunakan image stock atau penggunaan avatar, dan selain itu nama pemilik akaun seolah-olah bukan nama sebenar dengan menggunakan nama samaran atau orang terkenal. Manakala maklumat peribadi juga meragukan dengan biodata yang tidak realistik. Sehubungan itu, Kementerian Kewangan melalui satu hantaran di Facebook mengingatkan orang ramai supaya berwaspada dengan akaun palsu di media sosial yang sengaja diwujudkan untuk tujuan penipuan dan juga hasutan. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan segmen Semasa. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan setelah bersara. Itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu, dividen akan kurang. Dia pencen, anak isteri dia nak makan apa? Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit.
Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Ayuh kita ke segmen Semasa. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar umat Islam terus menjaga keharmonian serta kesucian institusi masjid agar tidak menjadi medan politik oleh mana-mana pihak, dan baginda mahu masjid menjadi sebuah institusi yang cukup mulia sekaligus menjadi contoh kepada agama lain. Dan kita tidak mahu adanya institusi masjid ini dijadikan tempat kita berpecah belah. Nauzubillah. Kita semua harus menentukan keharmonian masjid ini tetap dipelihara oleh kita juga umat Islam. Bukan hanya pihak pemimpin semata-mata. Yang lebih penting ialah karya masjid itu, masjid yang berkenaan. Dan saya akan sentiasa mengingat, khususnya di Pahang, supaya masjid ini tidak boleh dicampur dengan unsur-unsur politik waimah siapa sekalipun. Latihan teknikal dan vocational TVET akan terus diperkasa menerusi agensi-agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi memenuhi permintaan industri dan penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Dan langkah itu juga selaras dengan globalisasi ekonomi berasaskan kemajuan teknologi dan mobiliti tenaga kerja global. Kebolehpasaran atau employability, keboleh pekerjaan mereka berada di tahap melebihi 90%. Ini harus dipertingkatkan. Malah setengah-setengah TVET yang memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan kapal terbang. Tahap kebolehpasaran pekerjaan ialah 98.4%. Inilah yang mahu kita buktikan kepada masyarakat bahawa pelaburan yang dilakukan oleh pihak kerajaan melalui TVET, khususnya KKDW, akan memberikan keberhasilan yang baik. Perjawatan 12,800 doktor tetap secara berperingkat dalam tempoh 3 tahun menjelang 2025 meliputi pegawai perubatan yang telah menamatkan latihan siswazah dan berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia serta memenuhi syarat pelantikan secara tetap. Dan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dalam satu kenyataan pada Rabu memaklumkan Kementerian Kesihatan KKM komited dan akan menyusul perkara itu agar urusan perjawatan dan pelantikan dapat diuruskan secara teratur dan berkesan. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mengajak rakyat Malaysia dan seluruh dunia untuk mengutuk sekeras-kerasnya serangan rejim Israel terhadap jemaah Palestin yang berada di Masjid Al-Aqsa sehingga menimbulkan kecederaan pada Rabu. Beliau menegaskan tindakan rejim Israel yang menceroboh masjid tersebut adalah biadab dan amat tidak bertanggungjawab. Malah katanya lagi, kejadian tersebut berulang setiap tahun ketika umat Islam menjalani ibadah
beribadah di bulan Ramadan. Justru demi mendoakan kesejahteraan saudara Islam di Palestin, Menterinya Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar mengarahkan masjid-masjid selian Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk mengadakan solat hajat hari ini. Ia melibatkan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Masjid Putra di Putrajaya serta masjid wilayah di Ibu Negara. Sebanyak 60 kawasan pedalaman di Sarawak telah dikenal pasti untuk pelaksanaan hub rangkaian gentian optik baharu BOP, dan ini bagi memastikan kapasiti perkhidmatan jalur lebar di sesuatu lokasi mencukupi. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Senator Datuk Bobby Suan di Parlimen. Sampailah suku keempat 2022 memang coverage ataupun rangkaian 4G untuklah kawasan di Sarawak yang berpenduduk adalah setinggi 87.12%. Ini tetapi kami memang rasa bahawa ada ruang lagi untuk kita tambah baik, dan oleh sebab itu setakat ini masih ada 684 menara yang sedang dilaksanakan, dan kita percaya bahawa apabila jumlah ini 684 kesemuanya telah siap, kami bolehlah mencapai lebih daripada 90% punya coverage untuk Sarawak. Dan selain daripada itu, di bawah jendela kami ada satu projek lagi yang kita panggil Point of Presence. Setakat ini kami pun memang telah identify mengenai pasti 60 kawasan pendalaman yang kami akan melaksanakan program POP ini dengan satu peruntukan sebanyak RM80 juta. Kerajaan Negeri Sembilan menyerahkan sumbangan sebanyak RM552,600 kepada seluruh pusat tahfiz dan sekolah pondok yang berdaftar di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata bantuan itu diharap dapat membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar yang bukan sahaja datang dari negeri berkenaan, malah dari luar Negeri Sembilan. Bantuan ini diharap dapat membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar-pelajar tahfiz di Negeri Sembilan yang ramai. Pelajarnya bukan sahaja daripada penduduk Negeri Sembilan tetapi juga daripada luar Negeri Sembilan. Pinta ataupun Pintas adalah merupakan satu gabungan Persatuan Institut Tahfiz dan Pondok Negeri Sembilan, dan sumbangan hari ini adalah sejumlah RM552,600. Dan sumbangan tahunan dana tahfiz ini kita telah mula sejak tahun 2019. Kementerian Sumber Manusia KSM akan menyelaras program digital dengan kerjasama kementerian dan agensi berkaitan dalam usaha melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam bidang digital. Dan Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Muhammad Yunus Sakmud berkata ini termasuk memperkasa latihan kepada tenaga pengajar dan meningkatkan penyertaan belia dalam bidang berkenaan. Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran telah membangunkan sebanyak 182 standard kemahiran pekerjaan kebangsaan berkaitan bidang digital, contohnya pengatur caraan dan penyiaran dengan izin programming and broadcasting activities, aktiviti penerbitan dan telekomunikasi dengan izin publishing activities dan telekomunikasi. Standard pekerjaan yang dibangunkan ini boleh menjadikan rujukan kepada semua penyedia latihan, terutamanya institusi latihan TVET untuk melatih bakat mahir negara berkaitan bidang digital. Baik, Kerajaan Negeri Sembilan dalam perbincangan untuk mengusahakan pemasangan pesawat ringan dan kenderaan udara tanpa pemandu UAV menerusi projek Lembah Aeroangkasa NSAV bersama syarikat dari Korea Selatan. Menurut Exco Pelaburan Perindustrian Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Negeri Sembilan, Datuk Dr. Rafi Abdul Malik, beliau akan memastikan bahawa pihaknya bersedia daripada aspek ketersediaan kawasan serta kualiti pekerja agar hasrat untuk memajukan industri aeroangkasa tersebut dapat dicapai. Namun jelas beliau, penglibatan Korea Selatan tersebut masih dalam perbincangan berikutan lawatannya bersama Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul yang menyatakan hasrat syarikat Korea Selatan tersebut untuk melabur di negara dalam industri aeroangkasa.
Profesor Obstetrik dan Gynekologi Universiti Malaya Dr. Wu Yin Ling memenangi anugerah Rachel Perline 2023 sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan globalnya kepada penyelidikan dan amalan kanser di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Menurut kenyataan daripada Yayasan Rose, Dr. Wu telah mengkonseptualisasikan dan melaksanakan program Rose ataupun Removing Obstacles to Cervical Screening, iaitu program saringan cervix inovatif yang menggabungkan pensampilan kendiri HPV. Program tersebut menawarkan pilihan untuk menggunakan ujian swab kendiri kepada wanita sebagai satu pendekatan yang cepat, tidak menyakitkan dan berkesan untuk membolehkan ujian PCR HPV dijalankan. Sejak 2019, program Rose telah menyaring lebih 23,000 wanita di seluruh semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak, dengan kebanyakan mereka terdiri daripada komuniti yang kurang berkemampuan dan kurang disaring. Dan seterusnya, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS mengambil inisiatif dengan mewujudkan kaunter zakat pandu lalu yang beroperasi di Kangar Perlis. 2 buah masjid menjadi perintis atau Masjid Alwi dan Masjid Al-Ala Behor Temak yang bermula sejak 1 April lalu. Dan pastikan sahih berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan setelah bersara. Itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu, dividen akan kurang. Dia pencen anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Baik, bagi segmen notifikasi, kita mulakan dengan Forum Perdana Ehwal Islam dengan kupasan bacalah olehmu khas sempena Nuzul Quran. Malam ini jam 9 malam bersiaran secara langsung dari studio utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya. Baik, ini adalah harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel yang kekal tidak berubah bagi tempoh 6 hingga 12 April. Dan untuk makluman anda, bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan masih mengekalkan harga siling RON 95 pada RM2.05 seliter dan diesel pada RM2.15 seliter, walaupun harga pasaran bagi kedua-dua produk berkenaan telah melebihi paras harga siling yang ditetapkan. Baik, berikut adalah sumbangan tunai ramah ataupun STR tahun 2023 dan pembayaran STR 2023 fasa 2 secara berperingkat mulai 5 April dan penerima bayaran STR fasa 2 merujuk kepada penerima STR fasa 1 yang telah disemak silang dengan data kematian pemohon dan juga pasangan sehingga 28 Februari 2023. Baik, ini adalah kaedah pembayaran STR fasa 2. Yang pertama, pengkreditan ke akaun bank penerima ataupun pasangan dan penunaian di kaunter BSN, dan sebarang maklumat lanjut anda boleh rujuk Frequent Asked Question ataupun FAQ yang berkaitan di portal rasmi STR iaitu di bantuantunai.hasil.gov.my.
Baik, jangan lepaskan peluang anda. Jom jadi usahawan franchise. Jangan lupa temu janji anda pada 18 hingga 20 Mei ini di Dewan 6 Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Terdapat pelbagai peluang perniagaan franchise untuk anda terokai serta aktiviti menarik untuk anda sertai. Dan jangan lupa masuk juga adalah secara percuma. Terdapat berbagai aktiviti menarik yang akan diadakan, iaitu antaranya pameran yang akan diadakan pada 18 hingga 20 Mei ini, forum perniagaan juga 18 hingga 20 Mei, persidangan antarabangsa juga akan dilakukan iaitu pada 18 Mei, edutainment pada 20 Mei, juga kita ada franchise pit stop yang akan diadakan pada 18 Mei hingga 20 Mei. Anda boleh imbas kod QR yang tertera untuk mendaftar. Jumpa anda di sana. Baik, lawati FASA, lawati fsa2.kwsp.gov.my untuk anda menyemak status kelayakan serta untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai fasiliti sokongan akaun 2 yang telah pun bermula pada 5 April 2023 ini. Juga jangan lepaskan peluang untuk anda memenangi hadiah berjumlah lebih RM8,000 bagi pertandingan video pendek Rise Asian, dan pendaftaran adalah percuma. Ayuh sertai dan menang hadiah yang sangat lumayan dan berbaloi. Jadi jangan terlepas peluang keemasan ini. Pertandingan akan bermula pada 1 Mei 2023. Ayuh serlahkan bakat terpendam anda. Baik, seterusnya adalah Art Exhibition 2023 dari Spectrum Celebrating 10 Years of Creativity akan diadakan pada 15 April 2023 pada jam 10 pagi hingga 3 petang. Lokasinya adalah di Puchong Campus, lobi utama Rafflesia International and Private Schools. Baik, kajian pendidikan pengajian pelakon kanak-kanak dan orang muda, filem, drama, kategori syarikat anjuran ilmiah DOSEM dan dalam usaha untuk memperkasa pembangunan industri kreatif negara, Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh Jabatan Perangkaan Malaysia dengan kerjasama FINAS sedang melaksanakan kajian pengajian pelakon kanak-kanak dan orang muda di Semenanjung Malaysia. Dan siapakah antara individu yang dicari? Yang pertama adalah syarikat produksi, syarikat pengurusan artis dan yang ketiga syarikat pencarian bakat. Dan jangan lupa untuk imbas kod QR untuk penyertaan. Tarikh tutup survei kajian ini adalah pada 23 Mei 2022. Baik, jemaah haji perlu mengambil suntikan vaksin meningokokal, meningitis dan vaksin COVID-19 yang lengkap. Dos pertama juga dos kedua dan juga dos penggalak bagi mengekang penularan wabak penyakit meningococcus yang pernah berlaku selepas musim haji tahun 2001 dan juga 2012 serta COVID-19 yang masih mempunyai risiko yang tinggi buat masa ini, terutama semasa perhimpunan ramai. Baik, tinggal beberapa jam sahaja lagi untuk waktu berbuka, dan kepada anda yang ingin memandu pulang, pastikan anda memandu dengan selamat. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Assalamualaikum. Pastikan sahih, tidak pasti jangan kongsi.